Teknologi Gemilang tu di hati kita. Ya, betul. Setuju sangat tu. Dan ia perlu permuafakatan daripada semua dan juga usaha daripada kita semua untuk sama-sama seperti perjuangan mereka tokoh-tokoh pada zaman dahulu. Okey, dan lahirnya tokoh-tokoh juga daripada hasil pembelajaran yang tersendiri dan uniknya apabila dari semasa ke semasa ia berubah mengikut kepada aspek kemahiran pada ini. Dan perubahan sekarang kita lebih dapat lihat apabila skill ataupun apa kata TVET kemahiran itu sangat diberi penekanan dan juga fokus dalam pembelajaran sekarang. Kerana apa? Apabila berubahnya dunia daripada dunia biasa kepada dunia yang bersandarkan kepada teknologi, kita tidak dapat nafikan kepada graduan-graduan daripada background TVET ini. Betul. Jadi kita ingin berkongsi tentang keperluan guna tenaga negara memacu kebolehpasaran pelajar TVET bersama dengan tetamu kita pada waktu ini. Kita bersama dengan Surveyor Razali Johari, Pengarah Politeknik Melaka. Kita juga ada Cik Nurizam Sekap, Pengarah Politeknik Merlimau, dan juga CR Ramli Yahya, Pengarah College Community Selandar. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, okey. Dari Melaka datang kemari. Selamat pagi. Walaupun bajunya pendek, tetap. Tetap ada elemen orang kata nasionalisme di situ. Pantun di situ. Kita mulakan dengan Cik Nurizam lah. Sebagai permulaan, berapa ramai pelajar semasa Politeknik Merlimau Melaka dan berapa ramai pula graduan TVET yang telah pun dilahirkan oleh Politeknik? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Salam keluarga Malaysia. Politeknik Merlimau Melaka adalah politeknik yang ke-14 daripada 36 buah politeknik di seluruh Malaysia. Dan hari ini pada tahun 2022 genap sambutan 20 tahun Politeknik Merlimau Melaka. Dan selepas 20 tahun kami telah berjaya melahirkan lebih 27,000 graduan dalam bidang TVET. Dan pada hari ini, bagi enrolment semasa, kami ada 4,500 orang graduan yang sedang mendaftar dan sedang belajar di Politeknik Merlimau Melaka. Dari data kebolehpasaran pula, tahun 2021 sebenarnya kami telah berjaya mendapat 99.3% kebolehpasaran kerja. Maknanya 99 ni satu dari 199 dari 100 orang bekerja lah dan mendapat pekerjaan. Dan 55.4% adalah dalam bidang masing-masing. Dan lebih menariknya kalau saya ingin sampaikan tak kurang 10% graduan di Politeknik Merlimau Melaka hari ini telah pun berada di dalam pasaran kerja dalam bidang keusahawanan mengikut bidang TVET masing-masing. Itu maklumat awal yang mungkin saya dapat kongsikan. Wow, okey, pencapaian yang cukup membanggakan dibandingkan yang dahulu. Sekarang ini bukan lagi pilihan yang kedua, itu pastinya. Okey, dan kita nak tanya pada Surveyor Razali selaku juga timbalan pengurusi Majlis TVET Negeri Melaka, apakah fungsi institusi dan juga TVET itu sendiri terhadap kebolehpasaran graduan? Terima kasih kerana mengundang kami pada majlis pada pagi ini. Selamat pagi Malaysia. Jadi sebagai makluman bahawa Majlis TVET Melaka baru saja tubuh kembali tahun ini. Dan di mana di bawah Majlis TVET Melaka ini terdiri pada institusi di bawah perguruan tinggi dan sebagainya. Itu seramai sebanyak 24 institusi yang berada di seluruh Melaka. Antaranya Politeknik, College Community, LLP dan beberapa lagi institusi. Jadi kita gabungkan bersama dan ditubuhkan di bawah Majlis TVET Melaka. Jadi peranan kami ditubuhkan Majlis TVET sebenarnya pada dasarnya ia dipengerusikan oleh Yang Berhormat Esko Pendidikan Negeri Melaka dan Politeknik Melaka serta saya sebagai pengarahnya adalah sebagai timbalan pengerusi. Jadi peranan kami di bawah Majlis TVET Melaka berperanan pada dasarnya pertama adalah untuk menyasarkan kepada golongan pelajar-pelajar di luar sana yang belum lagi berpeluang untuk mendapat pendidikan. Khususnya di bawah pendidikan TVET ataupun mana institusi kemahiran. Jadi peranan di situ kami telah meletakkan sasarannya supaya menarik di kalangan mereka ni supaya masuk institusi pengajian tinggi. Jadi pada itu peringkat asalnya. Kemudian bila mana kita gabungkan di bawah 24 institusi sebenarnya dan kita berhubung rapat dengan pihak industri di mana tawaran pekerjaan yang banyak adalah pihak industri yang menawarkan pada lulusan graduan TVET khususnya. Jadi di situ peranan kami adalah meletakkan sasaran supaya anak-anak khususnya daripada graduan Negeri Melaka, mana peranan bahawa Majlis TVET Melaka ni memberikan peluang-peluang mereka pekerjaan. Mana mereka bahawa dia dalam mereka mendapat pengalaman dari segi pendidikannya di mana-mana institusi, bahawa peluang pekerjaan dalam bidang TVET ini adalah lebih baik sebenarnya. Dengan gaji yang agak lumayan. Jadi sebenarnya itulah yang banyak ditawarkan pekerjaan pada masa kini. Jadi alhamdulillah, setakat ni kalau dibuat rangkuman keseluruhannya di bawah institusi TVET Negeri Melaka, di bawah Majlis TVET,
rata-rata keraduan mereka yang kita kumpulkan melebihi 90% mendapat pekerjaan. Jadi ini satu peluang yang baik bagi anak-anak negeri Melaka khusus yang kami fokuskan di bawah jawatan Ketua Majlis Tibet yang kami tubuhkan. Jadi alhamdulillah setakat ini yang pergerakan kami di bawah Majlis Tibet agak baik keseluruhannya dan insya-Allah dalam peluang ini kita akan adakan juga satu program yang khas untuk anak negeri Melaka pada bulan 9 di bawah kajian Majlis Tibet Melaka. Itu saja. Untuk CR Ramli pula, College Community ini kita faham ia bernaung di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan juga College Community. Mungkin boleh CR boleh ceritakan mengenai sumbangan College Community ini kepada program sepanjang hayat. InsyaAllah. Terima kasih kepada Hani dan juga Ridwan. InsyaAllah. Dan terima kasih kepada Sebab Pekan Malaysia kerana memberikan ruang kepada kita pada hari ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, sebenarnya PSS ini adalah singkatan bagi akronim Pembelajaran Sepanjang Hayat, yang mana kita meletakkan tanggungjawab kita untuk meraihkan peserta-peserta di luar sana yang bukan peserta daripada pelajar semasa. Ini ada peserta daripada komuniti setempat, yang mana kita meletakkan tanggungjawab memberikan aktiviti melalui reskilling ataupun upskilling, dan juga kita mensasarkan secara ringkasnya kepada dua kluster lah, iaitu kursus pendek ataupun latihan khas. Dan juga di bawah kedua-dua kluster ni sebenarnya Ridwan dan Hani kita menyusun kepada 5 kita panggil kursus yang utamalah. Di antaranya teknologi penyamaran udara dan juga technical, dan kemudian pembangunan perniagaan dan kerusawanan, komputer sokongan dan juga IR 5.0, kemudian juga kursus yang mudah mahir, iaitu kursus berkaitan dengan masak-masak, pastry, bakery. Jadi di sini juga kita meletakkan kursus kemampuan insaniah dan juga kursus seni kreatif. Jadi daripada kursus yang kita tawarkan itu sebenarnya galakan dan sambutan amat merangsangkan, dan kita dapati kekuatan ini meletakkan pensyarah-pensyarah kita sentiasa bersedia untuk menggerakkan aktiviti ini, membolehkan mereka di luar sana insya-Allah akan menjana pendapatan, mungkin kerjaya baru. Dan kalau boleh saya berkongsi berkaitan dengan KK Selanda lah terutamanya, singkatan bagi College Community Selanda, di mana kami menyediakan kursus ini kepada komuniti dan juga peserta-peserta yang berminat dengan program berkaitan. Apa yang kita boleh katakan KPI yang kita capai sebenarnya pada tahun 1999, di kala itu kita dapati ada era yang kita lihat berlakunya sedikit krisis ekonomi dan sebagainya. 2020 kita mencapai 100%. 2021 kita capai sebanyak 300%. Dan pada tahun ini sehingga Ogos baru-baru ini kita capai 3,718. Sedangkan KPI kita 2,854. Ini bermakna memberikan laluan kepada mereka untuk mereka bergerak sebagai satu, kita panggil satu platform, meletakkan tanggungjawab, membolehkan mereka di dalam kursus ini mencanah pendapatan dan juga membina kerjaya baru insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Jadi bercakap juga tentang kebolehpasaran. 99.3% memang tinggi, tetapi itu tidak memberi syarat supaya kita dalam keadaan yang sangat selesa. Maknanya kena lebih baik lagi. Jadi berkaitan juga dengan kebolehpasaran graduan TVET ni pasti amat ditagih untuk sentiasa pada tahap yang terbaik. Betul. Jadi kalau kita boleh kongsikan sedikit apakah antara inisiatif daripada Politeknik Merlimau sendiri khususnya dalam agenda guna tenaga TVET negara untuk sentiasa kekal. Okey, saya percaya Politeknik Merlimau khususnya dan Politeknik dan College Community secara keseluruhan kita sentiasa mencari jalan untuk memastikan kebolehpasaran kita ni berada di tahap yang terbaik lah. 99% itu bukan satu yang mudah dicapai kalau kita tak sediakan satu platform sebenarnya untuk graduan-graduan kita. Saya ambil contoh pada minggu ini, pada 25 bulan baru ni sampailah hari ini 28, Politeknik Merlimau telah menganjurkan satu program dinamakan sebagai Politeknik Social Responsibility. Kalau kita biasa dengar Corporate Social Responsibility, tapi hari ini kita buat bagai nama Politeknik College Community Social Responsibility. Satu perkara yang mana Politeknik Melaka saya libatkan dalam bidang perbaikan bumbung. Politeknik saya sendiri Merlimau membuat kerja berkaitan mural, elektrik dan kimpalan. Manakala College Community Selanda menguruskan bahagian penghaur dingin. Dan College Community Segamat 2 menguruskan hal ehwal pemasangan solar kerana kepakaran mereka. Kemudian College Jasin lebih kepada penghijauan, program green. Saya sebutkan di sini sebab adalah merupakan satu perkara yang penting untuk Politeknik College Community menyediakan platform ini kepada graduan. Supaya graduan dapat menterjemahkan kemahiran mereka di dalam makmal bengkel dalam program seperti ini. Dan di kampung Bukit Senggeh,
Asahan Melaka kami laksanakan projek ini. Dan hari ini pukul 11.30 pagi akan dirasmikan penutup dan di Bukit Batu Lebah, Taman Eko Rimba Bukit Batu Lebah, di mana akan dirasmikan penutupan program ini. Dan pelajar-pelajar kita telah membuktikan kepada masyarakat bahawa mereka telah melaksanakan program TVET ini, dan kami jadikan program ini sebagai satu program yang kemungkinan besar akan diteruskan untuk menentukan graduan kita sentiasa bersedia untuk mendapat pasaran kerja di masa akan datang. Okey, kalau dulu program berbentuk kemahiran ini merupakan pilihan kedua. Itu dulu. Sekarang tidak lagi kerana apa pergerakan teknologi. Negara kita juga seluruh dunia disandarkan dengan teknologi lah. Jadi pengeluaran graduan bersandarkan kepada TVET ini sangat penting kepada negara. Terutamanya apabila untuk kita bercakap mengenai bagaimanakah graduan ini boleh memberi sumbangan untuk memacu ekonomi negara. Apa pandangan Surveyor Razali? Baik, terima kasih. Jadi sekarang kita telah melatih para graduan, lulusan sama ada peringkat di Politeknik, sama ada institusi yang pengajian tinggi, universiti malahan, mana yang lainnya telah pun diberikan penekanan dari aspek kemahiran. Jadi bila mana para graduan diberikan penekanan dari aspek kemahiran dan malahan lagi aspek insania yang memerlukan pada mereka ni kemahiran soft skill, hard skill dan sebagainya. Jadi mereka telah pun ditempatkan industri atau mana-mana institusi atau mana-mana firma untuk bekerja. Jadi kemahiran yang mereka ada telah pastinya memberikan kepada impak yang besar kepada pihak industri yang telah menawarkan pekerjaan kepada mereka. Jadi bila mereka bekerja dengan kemahiran, jadi bila dengan keadaan kemahiran, maka pihak industri tidak perlu ambil masa yang lebih lama untuk menetapkan produk yang lebih baik. Berdasarkan kemahiran dikatakan graduan yang bekerja tadi. Jadi bila mana graduan yang berkemahiran memberikan impak yang besar kepada pengeluaran produk yang lebih baik, maka itulah telah menyumbang kepada pengeluaran industri yang lebih baik. Bila pengeluaran industri lebih baik, maka itulah sebenarnya menjana pada ekonomi negara yang lebih prestasi tinggi. Jadi sebenarnya itulah kemahiran yang disalurkan kepada para graduan, mana-mana institusi, sama ada Kementerian Pengajian Tinggi, Dewan Sumber Manusia dan sebagainya. Begitulah penekanan yang kita berikan supaya mereka tetap dengan kemahiran yang ada di samping diberikan penekanan dengan insana dan juga bakat yang baik. Itu sebenarnya untuk sumbangan pada pihak kemajuan ekonomi negara. Ya, okey, baik. Jadi saya rasa usaha-usaha ini dilakukan adalah untuk memastikan bahawasanya setiap masyarakat itu dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan sebagai penutup mana kepada Buah Bashir ini, apakah sebenarnya harapan terhadap program Polisisi Social Responsibility PSR One Touch One Heart yang telah berjalan sejak 25 Ogos hingga ke hari ini? Betul. Ya, silakan. Harapan saya dan saya rasa harapan semua orang, graduan tak perlu lepaskan peluang untuk terus menaburkan bakti mereka dengan kemahiran bidang masing-masing. Kerana negara memerlukan mereka. Dan harapan saya juga, saya nak sebutkan juga dalam masa penutup pada hari ini, sebenarnya pada hari semalam, ada satu majlis dinamakan sebagai Kenduri Kampung, Rewang, di mana masyarakat telah menunjukkan berkongsi kemahiran kenduri kampung kepada pelajar. Pelajar perlu ambil peluang ini selain bila menawarkan TVET kepada masyarakat. Mereka juga patut mengambil peluang untuk bermasyarakat. Belajar berkomunikasi dalam masyarakat. Itu nilai penting harapan saya. Baik. Itu dia. Kita bercerita mengenai keperluan guna tenaga negara memacu keboleh pasaran pelajar TVET. Terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita pada hari ini. Kita ada Surveyor Razali Johari iaitu pengarah Politeknik Melaka. Kita ada Major Nizam Sekak iaitu pengarah Politeknik Merlimau, dan juga kita ada CR Ramli Yahya, pengarah Kolej Komuniti Selanda. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, sekarang kita akan ke Sarawak. Ini adalah berkaitan dengan pemenang bintang P. Ramlee peringkat negeri Sarawak. Dah ada pemenangnya. Ya, dah ada pemenang dah. Jadi kita bersama dengan rakan pelapor kita di lokasi, Debbie Amanda Padan. Tapi cerita pasal P. Ramlee ni kan, memang bakat baru tu memang sentiasa ada.